Bagi saya kita jangan malu. Benda ni benda hakikat. Isunya, kesnya ada. Kalau kita tak mengakui bahawa kita ada menghadapi masalah dalam isu ni, ada pegawai dan anggota kita makan rasuah, kita nak tutup, dia tak akan habis. Itu yang berlaku sebelum ini. Bagi saya tak perlu malu. Saya nak malu apa? Polis yang kita tangkap 14 orang. Bagi saya tak malu. Saya rasa IDP pun tak rasa malu. Tak malu pun. Yang penting kita ambil tindakan. Kalau kita ada sikap tu lagi, sampai bila-bila pun isu ni takkan habis. Sebab tu saya kata kita kena tegas. Rakyat tahu, orang kampung pun tahu aktiviti kehidupan. Macam saya bagi tahu tu, orang kampung boleh hantar video dekat saya. Ada satu, saya tak tahu betul tak betul, di mana insiden, kereta polis, kereta perwira polis, escort, rokok dekat daerah Pantai Timur, Johor lah. Orang awam boleh hantar video. Mana kita letak muka kita? Sekarang ni bukan zaman dulu. Semua orang boleh. Ada satu yang saya bagi tahu dekat tadi, saya cakap tadi. Orang awam hantar gambar dia. Ada 10 pusat judi. Judi online, judi top up, macam-macam lah. Judi 4-6 ekor ni. Dalam dekat daerah Kulai. Siap dengan gambar pun, WhatsApp dekat saya. So saya tanya OCPD. Siapa dekat OCPD? OCPD ambil jangan. Memang betul pun. Takkan kita nak menafikan lagi? Kan? Kalau kita menafikan benda ni, kalau kita masih lagi rasa malu, kita nak melindungi pegawai dan anggota kita, sampai kiamat pun isu penyelewengan rasuah di kalangan agensi pengawas tak akan habis. Tak perlu dimalukan. Kita kena tegas. Kalau tak tegas, sampai bila pun tak habis. Sebab tu saya kata saya nak ambil tindakan. Saya tak kira siapa pangkat dia orang pun, daripada mana agensi pun. Polis ke, saya punya OCPD ke, saya punya ketua jabatan ke, saya punya timbalan KP ke, ataupun saya sendiri, silakan siasat. Tak ada masalah. Kalau salah, ambil tindakan. Kalau kita masih lagi nak sembunyi, nak tutup, kan, malu, segan, mencemarkan imej, rakyat semua tahu sekarang. Kan? Isu penyelewengan dekat pintu-pintu masuk kita bukan benda baru. 3-4 tahun lepas pun SB ada tangkap dekat KLIA, berapa puluh orang dah tangkap. Kita nak nafikan apa lagi? Macam polis lah yang kata, yang saya tangkap dadah ni, sarjan bersekongkol dengan pengedar dadah. Bukan benda yang baru, benda lama. Tak perlu dimalukan, tak perlu merasa malu. Terima hakikat, akui bahawa itulah masalah utama dalam agensi penguatkuasaan. Baru tindakan boleh diambil. Kalau kita duk menafikan, maknanya kita tak ambil tindakan. Kalau boleh kita nak cover up, kalau boleh kita nak tutup. Itu yang menyebabkan lagi jenayah tu lagi masyhur lagi. Pada masa sama rakyat tahu. Tu saya rasa dah cukup lah. Cukup dengan cara lama, cukup dengan kaedah lama. Sikit-sikit nak malu, sikit-sikit nak segan, mencemarkan imej. Habis tu yang dia buat makan rasuah tak cemar imej. Kita tak ambil tindakan, tak cemar imej kita. Kan? Mungkin saya tegas atau saya kasar sikit pasal yang mana, tapi kalau tak ambil tindakan, sampai kiamat pun takkan habis isu ni. Datuk fokus pada jurung-jurung sekarang ni kan. Sebelum ni kita tengok pengawasan lebih pada BDS, kemudian sekarang tu. So Datuk pernah mention Datuk punya hutan kan. So macam mana tu? Saya rasa hutan yang macam mana hutan ni banyak. Dulu waktu saya kat kaunter dia banyak lah, dengan Jemaah Islamiah lah, dengan Daesh lah, dengan arwah Muhammad Wandi lah, hantar orang SO pantau pergerakan saya, jogging sebagainya, tak sekali pun kena kan. Itu biasa. Orang hantar WhatsApp, orang hantar apa dalam Facebook sebagainya kan. Tetapi yang dalam Johor ni yang saya terima setakat ni daripada Indonesia lah. Lepas saya tangkap tekong banyak ni kan. Adalah, saya nak cerita detail pun tak boleh. Tapi ada antara tekong-tekong yang top dekat Batam ni dah menyuarakan ketidakpuasan dia orang lah, kegusaran dia orang terhadap saya. Katanya ada Datuk ada polis India katanya. Polis India daripada Bukit Aman, Kantero datang ke sini kan. Untuk dia ni susah ni. Kita akan berada susah, tak boleh bergerak lah. So dia orang nak masuk pun tak boleh sebab kita dah tangkap tekong ni. Dia kalau penyelundupan ni, dia kena ada 2 package, yang nak balik dan yang nak datang. Sekarang yang datang nak masuk ni ada, nak balik ni kita dah tangkap habis dah. So dia orang nak datang, tak ada orang nak bantu dia orang, tak ada rumah penampungan, tak ada tekong darat, tak ada. Jadi orang tak boleh buat. Masuk pun kena tangkap. So itu memang ada hutan lah.
Dan bagi saya ugutan tu biasa. Macam saya cakap lah, kita bukan cakap polis memang semua orang kena terima ugutan lah. Kalau kita buat kerja yang lurus ni, banyak lah orang tak suka kan. So kemudian ugutan jabatan lain pun ada terima ugutan. Orang jadi pensyarah pun ada ugutan, jadi imam orang ugutan. So jangan takut. Saya pegang prinsip adalah kita ni orang Islam. Mati tu akan sampai. Bila kita tak tahu. Datuk dulu AA. Dan kalau kita tengok elemen keganasan ni macam JI pun bermula di Johor. Okey. Dan sekarang Datuk di Johor. Bagaimana progres ataupun isu dalam si konteks keganasan di Johor ni? Datuk tahu semuanya bermula di Johor dan sekarang Datuk di Johor. Bagaimana Datuk? Yang pertama, saya tidak ada authority nak cakap pasal counter terror lagi. Saya dah keluar. Okay. Memang saya akui Johor ni kalau Ulu Tiram lah. Dia punya pusat UTM. Tadi pun saya dah jumpa dengan pakar psikologi dari UTM tadi. So Johor ni dia punya pusat sebagainya. Dan saya, waktu saya kat I8 pun, adalah saya baru 4 bulan ini, memang kita terus memantau aktiviti-aktiviti bekas-bekas jemaah Samiah. Macam saya katakan tadi, walaupun saya sebagai KP, saya masih lagi berjumpa dengan bekas tahanan di mana semua. Ingat bulan lepas kot, saya pergi ke Ulu Tiram, ada satu kes lah. Tu saya singgah di Ulu Tiram lah. Kampung Ulu Tiram tu yang mana orang-orang JI masih pada itu. Saya pergi ziarah dia orang. Salah seorang saya ziarah tu, nama dia Abu Matin. Saya panggil Pak Abu lah. So apabila saya masuk dengan tim dia, banyak lah. So pergi ke rumah Pak Abu, kita sampai rumah dia pintu pagar tertutup. So kita panggil-panggil dia tak keluar. Lepas tu wife dia datang. Wife dia datang menangis. Wife dia kenal saya. Pak Ayub tangkap Pak Abu kan, kata. Pak Ayub datang dengan full force ni kan. Tak, saya datang nak ziarah Pak Abu. Oh, ingat ke Datuk Ayub, Pak Ayub nak tangkap Pak Abu lagi? Tak. Dia pun panggil Pak suami dia. Suami dia keluar, terkejut tengok saya keluar. Nampak dia peluk saya. Ini bekas anggota kanan JI yang menyembunyikan Mas Samad Kastari dulu. Dia tangkap 2009 dekat ni lah. Kan? So dia peluk saya. So dia kata, Datuk Pak Ayub, dia panggil Pak Ayub, dia bukan Datuk Ayub. Pak Ayub apa khabar semua ni? Saya kata, kenapa tak datang ke PK? Saya segar lah Datuk kan. Pak Ayub dah KP kan. Saya datang ziarah ke orang. Saya masih lagi ada hubungan, orang kata, dengan dia orang lah. Maknanya dia orang mungkin dia ideologi, mungkin dia orang ada lagi. Tapi saya 90% saya yakin dia orang tak akan buat lagi lah. Mungkin bab ideologi ni mungkin sukar untuk kita buangkan. Tapi yang paling penting bagi saya, dia orang tak buat kacau bilau, tak buat serangan dekat Malaysia lah. Buat sikit lagi, tadi kita cakap soal tiada kampanye Islamia dan memberi kesan pada terima kasih undang-undang. Ada siapa nama politik? Politik. Oh, itu satu soalan yang sensitif. Kan? Bila melibatkan politik tu, cakap ni tak ada lah. Bagi saya, orang politik buatlah kerja politik. Jangan mengganggu urusan polis. Polis ni kita pejabat awam. Kita menguatkuasa undang-undang. Kalau ada undang-undang, saya akan kuatkuasakan. Mungkin orang tak setuju. Macam saya bagi contoh tadi lah. Waktu saya dekat I8 dulu, apabila saya tangkap beratus-ratus orang jemaah Islamiah ke, Darul Islam ke, Daesh ke, tak ada pun orang komplain. Ada tak orang Melayu komplain? Ada kot seorang-orang. Politician tak ada. Tapi bila saya tangkap VIP diorang, adun, jadi isu. Apa nak pindah undang-undang apa semuanya? Ini apa cerita? Kenapa? Sebab VIP saya tak boleh sentuh. Mereka di atas undang-undang. So, kena adil lah. Dan jangan campur tangan dalam tugas-tugas kepolisian. Kami polis ni menguatkuasa undang-undang. Kami pejabat awam. Cukup 60 tahun saya akan pencen lah. Ataupun kalau ada rezeki sambung lah. Kan? Itu ada rezeki lah. Bagi saya itu bukan rezeki, itu bebannya kan. Dan yang paling penting 60 kita akan pencen. Kita serve government of the day. Mana-mana yang menjadi kerajaan kita akan serve. Kita tidak ada bias sebagainya. Ini pandangan yang mengatakan polis bias, polis itu tak betul kan? Biar polis menguatkuasa undang-undang. Kalau ada undang-undang, kalau undang kata kamu memiliki bahan berkaitan dengan salah lah. Mungkin orang ketika kan apa ni? Datuk buku ya. Dalam KK tak ada kesalahan.